Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Din Irwandi, merupakan salah satu pelajar tahun akhir di Universiti Pendidikan Sultan Idris, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Penggunaan Kata Kesat di Laman Media Sosial Twitter mencabar tata tusila bahasa Melayu. Komunikasi merupakan salah satu perkara yang penting bagi seseorang individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain. Hal ini jelas menunjukkan bahawa tanpa komunikasi, sesuatu pertukaran maklumat ataupun informasi itu tidak akan berlaku. Salah satu medium untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa secara lisan maupun bukan lisan. Namun, perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi ini telah memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Hal ini telah mengubah corak berkomunikasi daripada komunikasi secara berhadapan kepada komunikasi secara alam maya. Sebagai contoh, media sosial telah pun menjadi salah satu medium yang digunakan oleh pengguna untuk meluahkan perasaan, mengungkapkan idea, bertukar maklumat dan lain-lain lagi. Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh pengguna adalah media sosial Twitter. Namun begitu, sifat keterbukaan media sosial juga akan mengakibatkan kecelaruan bahasa, di mana pengguna media sosial akan menggunakan bahasa kotor dan bahasa kesat sewenang-wenangnya dalam media sosial. Bahasa ini adalah bahasa yang tidak santun yang akan mencetuskan lagi konflik dan kesalahfahaman komunikasi dalam pengguna media sosial serta akan memberi impak yang negatif jika bahasa ini tidak terkawal. Bahasa kesat yang digunakan dalam media sosial ini telah pun merosakkan nilai bahasa Melayu itu sendiri, di mana bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa yang mempunyai nilai kesantunan yang tinggi. Oleh itu, kajian ini dapat menjawab persoalan kajian seperti: yang pertama, apakah kata-kata kesat yang digunakan dalam media sosial Twitter terhadap tiga perspektif berlainan, iaitu ahli politik, selebriti dan agamawan? Yang kedua, apakah kategori-kategori kata kesat yang digunakan dalam media sosial Twitter terhadap tiga perspektif berlainan, iaitu ahli politik, selebriti dan agamawan? Dan yang ketiga adalah sejauh manakah likes pada komen kata-kata kesat menunjukkan nilai sokongan terhadap kata kesat yang dilontarkan bagi tiga perspektif individu yang berlainan dalam Twitter. Dengan itu, kaedah analisis kandungan kualitatif digunakan dalam kajian ini untuk mencapai persoalan kajian yang telah dinyatakan. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti kata-kata kesat yang diambil daripada sampel posting status bagi tiga public figure yang mempunyai latar belakang yang berbeza seperti ahli politik, selebriti dan agamawan. Bukan itu saja, namun dalam kajian ini, penyelidik memfokuskan penelitian kepada platform media sosial Twitter kerana media sosial khususnya Twitter ini mempunyai kandungan teks yang bersifat semula jadi dan tidak terpengaruh dengan formaliti. Oleh itu, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis kandungan untuk mengenal pasti kata-kata kesat, kategori-kategori kata kesat berlandaskan strategi ketidaksantunan bahasa Culpeper 1996 dan nilai sokongan yang diberikan oleh pengguna Twitter yang lain terhadap komen yang mengandungi kata-kata kesat tersebut. Sebagai contoh, kata-kata kesat yang dilontarkan kepada ahli politik, kepada selebriti dan agamawan. Bagi menjawab persoalan kajian, dapatan kajian mendapati bahawa pelbagai kata-kata kesat yang digunakan oleh pengguna Twitter terhadap ketiga-tiga perspektif individu yang berlainan dan wujud perbezaan jenis kata kesat mengikut status sosial yang dimiliki oleh ketiga-tiga perspektif individu tersebut. Dapatan kajian kedua mendapati bahawa terdapat 4 kategori kata-kata kesat bagi perspektif individu ahli politik seperti kategori ketidaksantunan secara langsung, kategori ketidaksantunan positif, kategori ketidaksantunan negatif, dan kategori ketidaksantunan sindiran. Manakala, bagi perspektif individu selebriti pula adalah
kategori ketidaksantunan secara langsung, kategori ketidaksantunan negatif, dan kategori ketidaksantunan sindiran. Dan yang terakhir bagi perspektif individu agamawan adalah kategori ketidaksantunan secara langsung, kategori ketidaksantunan positif, kategori ketidaksantunan negatif, kategori ketidaksantunan sindiran. Dapatan kajian ketiga mendapati bahawa kandungan komen yang mengandungi kata-kata kesat yang berada dalam kategori ketidaksantunan secara langsung dan kategori ketidaksantunan negatif adalah kategori yang disukai oleh pengguna Twitter yang lain berdasarkan sokongan yang diberikan dalam bentuk likes. Secara keseluruhannya, para pengguna media sosial Twitter tanpa mengira kaum, jantina atau umur mempunyai sifat keberanian untuk melontarkan kata-kata kesat dalam ruangan komen public figure tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahawa nilai kesantunan bahasa Melayu semakin menyusut dalam diri pengguna media sosial Twitter. Tambahan pula, media sosial yang bersifat bebas ini telah menjadi salah satu cabaran yang besar kepada tata tursila bahasa Melayu yang sangat dikenali dengan nilai kesopanan, kesantunan dan kehalusan dalam menyampaikan sesuatu.